Saya nak sebut tentang hal yang heboh ataupun timbul 2-3 hari ini tentang mengkafirkan orang Islam di atas perbezaan di dalam furu' akidah. Perbezaan dalam furu' akidah. Orang ni kata Tuhan beristiwa atas arasy, kafir. Apa hukum orang yang mengkafirkan ni? Tuan-tuan, sebab itu kita jangan jadikan kedangkalan kita di dalam pengetahuan menyebabkan kita mengkafirkan sesama Muslim. Hatta Abu Hasan Al-Asy'ari baca maqalat al-Islamiyin, dia sendiri meluaskan ahlul Islam, ahlul qiblah. Dia tak kafir. Hatta mereka tak kafir. Ulama-ulama di dalam masalah ayat sifat ni saya dah sebut dulu. Sekurang-kurangnya 2 mazhab yang paling besar. Ayat Al-Quran macam Tuhan thumma istawa 'alal 'arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Cerita istiwa Allah di atas arasy diulangi dalam Al-Quran 7 kali. Semua hal-hal ini bila ayat Quran ni turun? Diturun kemarin dulu ke? Tuhan bersemayam atas arasy, istiwa atas arasy. Ayat Quran ni dia turun kepada di dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Masa ayat Quran turun, Nabi ada musuh ke tak? Ada. Abu Jahal, Abu Lahab and the gang duk tunggu je Muhammad kata apa silap. Ayat dia boleh kita pukul dia. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, semua geng-geng Quraisy yang nak kutuk Nabi, tak ada satu pun mereka yang kata, "Weh, macam mana ni Muhammad cakap Tuhan tak arasy?" Tapi Muhammad juga kata, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tak sama dengan sesuatu. Ini menunjukkan Quran telah bercanggah antara satu sama lain. Mereka tak kata. Sebab apa mereka tak kata? Sebab Abu Jahal pun faham, Abu Bakar pun faham, Badui padang pasir pun faham. Apa yang Nabi SAW, apa yang ayat Quran dan Nabi sebut tentang arasy dan seumpama. Tak apa, kita nak sebut 2 mazhab ni. Pertama ialah bahasa. Soal bahasa. Apa yang mereka faham? Mereka faham dalam bahasa. Tuan-tuan hidup sebagai orang Melayu. Dalam hadis Nabi kata, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin fayaqul hal min sa'il fa'u'tiyahu wa hal min mustaghfir fa'aghfirah." Tuhan kita turun ke langit dunia di setiap malam dan akan berkata, adakah orang yang meminta aku nak bagi pada dia? Adakah orang yang memohon keampunan, aku nak ampun pada dia? Tak ada. Semua orang kata tu dia Muhammad, Tuhan dia turun. Bila dia turun, masa bila Tuhan dia naik? Hatta itu ada satu ustaz di Indonesia, dia kata, siapa yang kata masa bila Tuhan naik? Waktu tak sama bagi setiap negara. Kalau macam tu dia kena petikaikan juga Lailatul Qadar. Bila dia turun, masa bila dia naik, waktu tak sama bagi setiap negara. Kerana semua orang faham bahasa berdasarkan kepada konteks bahasa. Okey. Khatib turun daripada mimbar.
Maksudnya apa? Daripada atas khatib turun ke bawah. Dia mengosongkan tempat yang di atas, dia turun ke bawah. Hujan turun daripada atas turun ke bawah. Tapi kalau kita kata suhu badan dia turun, masa bila suhu naik atas turun bawah? Cara suhu, khatib cara khatib dalam konteksnya. Kalau orang kata kursi itu ada 4 kaki, dia kata kursi 4 kaki, mana kuku dia, mana jari dia, kenapa hang mangkang sangat? Itulah setengah orang duk kata kat orang bodoh. Dia pun kadang-kadang bodoh tu mai kat dia. Kaki kursi tak sama dengan kaki apa? Kaki orang. Kaki ayam tak sama dengan kaki manusia. Setiap berdasarkan kepada konteksnya. Kalau kita kata tak mungkin yang tu kurus kaki sebab tak ada jari, tak ada kuku, artinya kita itu musyabbih, kita tashbih, kita hanya bayangkan kaki manusia lah pengukur kepada kaki kerusi. Tapi kalau kita bebas daripada itu, kita tahu setiap benda berdasarkan kepada konteksnya. Lama aku tak tengok muka hang, muka dia hampir kat muka pintu, duk cari tak ada. Tu muka pintu, mana hidung dia, mana mata dia. Awak mangkak muka pintu tak sama dengan muka orang. Muka koala tak sama dengan muka buku Facebook. Tuan-tuan faham? Sebab itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar dan Omar tak tanya tentang ayat tu. Allah turun layak dengan kebesarannya. Kita kalau macam tu Allah turun, samalah dengan manusia turun. Hang yang otak masalah. Otak hang masalah, hang nak sangkutkan dengan otak orang lain. Pasal hang yang ada tashbih. Tuan-tuan faham? Dia duk tuduh orang mujassim, tashbih. Kau punya masalah. Arab ada satu cerita. Satu orang dia buta. Lepas tu dia dapat tengok sekejap, buka-buka mata, tengok sekejap je benda dapat dia tengok. Dia tengok kepala ayam. Dia panggil Roksudik, kepala ayam. Bila orang tanya cerita apa kat dia, ni benda ni sekian, adakah ia seperti kepala ayam? Terheran pasal apa dia sebut kepala ayam. Rupanya dia pernah tengok sekejap adalah ayam. Sebab manusia berdasarkan pada khayal dia. Sebab tu orang duk buat makhluk di planet, dia buat macam manusia, ada tangan, ada kaki. Pasal itu andaian kita. Apabila kita jadikan turunnya Allah dan kita andaikan Allah sebagai makhluk, seperti makhluk, kita akan anggap kalau Allah turun, Allah sama macam makhluk. Sebab kita yang masalah. Tapi kalau kita kata Allah tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai', kita sebut dia turun ke, dia atas aras ke, sentiasa laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama dengan apa-apa. Kenapa isu itu berlaku? Isu itu berlaku kerana yang pertama ialah ayat Allah, laisa kamitslihi syai', Allah tak sama. Fala tadrib lillahi al-amsal, jangan kamu buat contoh untuk Allah. Fala tadrib lillahi al-amsal, jangan kamu buat contoh jadi perbandingan untuk Allah. Dan satu ayat lagi ialah ayat yang zahirnya macam menyamai makhluk. Istiwa, selain pada itu ayat lain, Tuhan marah, Allah perkataan hayy, Allah malu.
tentu tidak sama dengan makhluk. Apa saja yang sama dengan makhluk tentu tidak boleh disamakan dengan Allah. Dalam usaha untuk menafikan Allah sama dengan makhluk, sedangkan ayat-ayat ini mempunyai unsur ataupun kelihatan kalau pada zahir ayat macam menyamai makhluk, maka dua mazhab muncul. Mazhab salaf, majoriti salaf, walaupun ada di kalangan majoriti salaf, mereka biar ayat itu sepertinya, kalau dia istiwa, sesuai dengan kebesarannya. Yang penting laisa kamitslihi syai', dia tak sama dengan apa. Apa kuncinya? Dia kata macam yang disebut oleh para ulama, disebut, sebab tu dalam Ibn Taimiyah pun sebut al-wasatiyah, baik iaitu wa minal imanu bihi al-imanu bima wasafahu bihi, bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifi wala ta'tili wala takyifi wala tamthil wala tamthil. Iman dengan Allah itu kita iman seperti mana yang Allah sifatkan diri dia. Kalau dia kata dia turun, kita kata turun. Tapi kita tak mengubah perkataan turun, tapi kita tidak memandulkan perkataan turun, tapi kita tidak membagaimanakan dia. Sebab kita tak tahu dia nak bagaimana. Kita tak boleh nak membagaimanakan sesuatu, melainkan kita kena tahu sesuatu tu. Bagaimana unta tidur? Kalau kita tak pernah tengok unta, macam mana hang tolong tidur macam unta? Aku unta pun tak pernah tengok, melainkan kita pernah tidur. Kita tidak pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita nak mentakifkan, membagaimanakan Allah? Kalau Allah itu istiwa, ia istiwa yaliqu bi jalalihi, yang layak dengan kebesarannya. Laisa kamitsli syai', dia tak sama. Sebab tu Bishr al-Iraqi apabila dia tanya hal ini, dan sebab itu Imam Malik bila ditanya al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu diketahui, wa kaifu majhul. Dan riwayat Baihaqi ada menyebut wa kaifu ghairil ma'qul, istiwa itu diketahui tapi bagaimana tak diketahui, tak dapat kita fikirkan. Wal imanu bihi wajib, kita wajib beriman sebab dia sebut dalam ayat Quran. Cuma sebagai riwayat dia sebut wasu'alu anhu bid'ah, tanya tu bid'ah, tanya tu bid'ah. Jadi semua yang Allah cerita Allah istiwa, Allah apa, mazhab salam ni dia kata dia istiwa, bagaimana layak dengan kebesaran dia, bagaimana kita tak tahu. Macam mana kita tak tahu? Zat Tuhan pun kita tak pernah tahu. Timbul aliran satu ni, dia kata kalau Allah istiwa atas arsy seperti Allah memerlukan tempat. Kenapa kau fikir Allah memerlukan tempat? Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan masa. Bila kau kata Allah menurunkan pada malam Isra' dan Mi'raj, Allah telah membawa nabinya. Engkau mengingatkan Allah dengan masa juga ciptaannya. Allah tidak terikat dengan tempat, ia tidak terikat dengan masa. Dia pencipta tempat, dia pencipta masa, tapi dia boleh bertindak apa yang dia mahu mengikut kebesarannya, bukan kerana dia memerlukan. Allah menghantar malaikatnya Jibril. Adakah Allah memerlukan Jibril? Itu kau jadikan Allah memerlukan? Allah tak memerlukan. Allah bertanya kepada, adakah Allah tak tahu? Semua itu tidak menunjukkan Allah memerlukan. Tetapi kenapa kita sebut? Kerana itu pengkhabaran yang datang daripada dia. Kita tak tahu dia, kita kata dia bagi tahu macam tu. Macam mana? Tak tahu. Ini mazhab salaf. Tanpa takyif, tanpa membagaimanakan, tanpa tamsil, tanpa menyerupakan Allah dengan apa-apa, tanpa tahrif, tanpa mengubah, tanpa ta'til, tanpa memandulkan apa yang Allah bagi tahu bagi jadi lain. Salam no. Majoriti mereka.
Ada dalam bab tertentu mereka takwil, tak dinafikan. Mereka kata no, okey, kita stay dengan macam tu. So kita senang. Daripada duk bahas Allah turun masa bila dia naik, dia duk kalut yang tu. Pasal dia, kan Allah suruhkan kita bersolat pada waktu itu. Itu yang kuncinya. Tak ada Abu Jahal pun tak pening, Abu Lahab pun tak pening. Abu Bakar dengan Abu Umar tentu dah. Siapa yang kita duk tanya, hang jadi kafir pasal nak kafirkan orang masalah macam ni. Mazhab yang kedua, oleh kerana ada yang mazhab ini dipelopori oleh Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga sebelum mereka ialah Mu'tazilah. Kerana nak elakkan sama ni, nak elak, mereka pergi jauh daripada itu. Dan kita nak kata ini mazhab yang sesat pun tak boleh. Bukan ramai, bukan sedikit para ulama yang mengambil aliran yang seperti ini. Mereka buat apa? Mereka berikan takwilan yang lain. Tangan dengan maksud kuasa, istiwa dengan maksud istaula, menguasai. Aliran Hanabilah, ulama-ulama perusalaf, mereka tak suka benda ni. Mereka kata yang ni, ada yang sampai kata benda ni terkeluar pada salah. Cuma saya masih lebih suka kata benda ni tidak kukuh dari segi salah. Benda ni marjuh, benda ni adalah pendapat yang dhaif. Mazhab yang dhaif. Mazhab yang kuat ialah menyatakan istiwa layak dengan kebesarannya tanpa tamsil, tanpa takif, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Biar Allah yang bagi tahu. Kalau dia bagi tahu, dia duk ayat pasal arasy 7 kali dia bagi tahu. Kita kata dia tak terikat dengan tempat. Allah wujud bila makan. Memang Allah tanpa memerlukan tempat. Tapi kamu jangan lupa, Allah juga tidak memerlukan waktu. Kamu sering mengaitkan Allah dengan waktu. Kalau kamu nafikan ini, kamu kena nafikan itu juga. Tapi kita kata mengaitkan Allah dengan menyatakan Allah atas arasy bukan berarti menyatakan Allah memerlukan arasy ataupun Allah itu bertempat, memerlukan tempat. Tapi hanya mensabitkan apa yang dikhabarkan oleh Allah. Bagaimana? Kita tak tahu. Macam mana dia bagi tahu? Kan itu lebih selamat di sisi salah. No. Itu mengelirukan orang baru masuk Islam. They cannot understand kalau macam tu. So macam mana cara dia? Kita takwil. Tangan kuasa. Kata mereka, ada wajah dalam lurah. Dalam tangan aku, masuk dalam kekuasaan aku. Tapi ayat tangan ni dia banyak. Salah kata tangan layak dengan kebesaran Allah. Oh, hamba kata tangan jadi jari Tuhan 5 lah. La ilaha illallah. Dia yang fikir macam tu, dia duk kalut kat orang. Tangan apa? Manusia, tangan unta, tangan binatang pun tak sama. Telinga koli ada telinga. Masa Melayu ada. Kata, mana telinga koli ni gendang? Tak ada. Tuan-tuan, ini adalah khilaf yang panjang. Bukan khilaf Ibn Taymiyah dan tak. Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, ulama-ulama itu baca kitab Al-Imam Az-Zahabi dalam Kitabul Ulu telah menyebut mazhab para ulama ramai di kalangan, hatta dalam Asy'ariyah sendiri apa yang dia sebut, dia menyebut tentang hal ini, bagaimana salaf dan berbagai-bagai lagi, dan bagaimana sebagian mereka yang tahu. Orang tak kapikan orang lah benda ni. Inilah ekstremis. Kadang-kadang kita duk bodoh-bodoh orang lah kali main ke kita. Orang tak kapikan orang dalam hal yang seperti ini. Abu Hasan Asy'ari itu sendiri tidak mengkafirkan orang. Hak mengaku Asy'ariyah itu berlebih pula dah. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah pada akhir cerita tentang Abu Hasan Asy'ari pada hari dia nak meninggal,
Dia kata Abu Hasan Asy'ari menyatakan, aku tidak mengkafirkan mana-mana ahli qiblat. Siapa yang solat Muslim tak kafirkan, walaupun mazhab dia berbeza. Kata Az-Zahabi, demikian itulah guru kami Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia juga menyatakan, aku juga tidak mengkafirkan mana-mana ahli qiblat. Al-Khattabi rahimahullah ketika membahaskan hadis Nabi SAW tentang satu orang lelaki yang mana dia telah, bila dia nak mati, dia tanya tentang diri dia, ay abin kuntu fikum, aku ni bapak jenis mana? Dia kata, innaka min khairi abin, kau bapak yang baik. Kalau macam tu dia kata, idza mit, jika aku mati, fa ahriquni, aku mati kamu tolong bakar aku. Summat hanuni, kemudian kamu tumbuk mayat aku ni bagi halus. Summa dharuni fi yaumin asif, kemudian bawa abu aku ni pergi di angin yang kuat tu. Kerana kalau Tuhan dapat tangkap aku, dia akan azab aku. La yu'adzibuni azaban la ma lam yu'adzibuhu ahad. Dia akan azab aku dengan azab yang dahsyat. Nabi kata, fajama'allahu Allah Ta'ala, Tuhan himpun dia balik. Dah dia, anak-anak dia buat, bila idza mata fa'alu, dia pun buat, berdebu dia pergi. Tuhan himpun dia, dia berdiri depan Tuhan. Tuhan kata, ma hamalak, apa yang menyebabkan kau buat macam tu? Makhafataka ya Rabb, takutkan kau wahai Tuhan. Salah tu akidah dia tu, dia ingat Tuhan tak ditangkap dia. Tapi dia tu tak dapat ilmu yang betul. Salah, dia kata takut engkau wahai Tuhan. Fatalaqqa bi rahmatihi, dan sebagai faghfaralah, Tuhan pun merahmati dia, sebagai Tuhan pun ampun dia. Ulama-ulama kata, macam mana Tuhan boleh ampun dia? Akidah dia sesat. Dia ingat Tuhan tak ditangkap dia, suruh anak-anak bakar dia. Kata mereka, kerana dia tak tahu akidah yang betul. Jadi dia dapat, dia salah, dia andaikan, tapi masih ada satu benda yang bagus kat dia. Dia takut apa? Dia takut Allah. Cuma tak dapat guru akidah yang betul. Kata Khattabi, kalau orang sepertinya diampunkan Tuhan, ulama-ulama kalam, ulama-ulama akidah yang membahaskan akidah, jika mereka tersilap di dalam ijtihad mereka, mereka lebih layak untuk diampunkan oleh Allah. Faham? Sebab tu kita tak kafir kau orang. Sebelum ni dok kata bodoh satu hal lah. Kafir ni berat. Jangan kafir kau orang. Orang kalau boleh nak bagi orang Islam, ini nak mengkafirkan sesama Muslim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.